Baiklah, dalam kita mahu mengupas mengenai sidang media khas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi, bersama kita di talian Skype adalah Datuk Madeline Burma, pakar ekonomi. Datuk, terima kasih kerana bersama Esra Awani pada Buletin Jam ini, Datuk. Terima kasih kerana menyebut saya memberi pandangan. Okey, Datuk, sebelum itu Datuk, ingin juga kita melihat di sini yang mana sidang media Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Perdana Menteri tadi adalah menegaskan mengenai kekeliruan rakyat tentang subsidi minyak masak itu sendiri, yang mana beliau tegaskan bahawa minyak masak yang ditarik itu adalah minyak masak berbotol yang dikuatkuasakan pada Ogos 2021, yang mana dia kata yang dikatakan oleh Perdana Menteri pemberian subsidi itu sebenarnya adalah bagi membantu rakyat during orang kata ketika pandemik. Tetapi juga ditegaskan juga Datuk yang mana minyak masak paket yang memang bersubsidi itu tidak ditarik balik Datuk dan diteruskan. So bagaimana Datuk melihat dari segi ekonominya Datuk, adakah sebab dalam masa sama kita perlu seimbangkan juga tentang ekonomi negara, pendapatan negara dan sebagainya, dalam masa sama mensasarkan pemberian subsidi itu Datuk. Okey, terima kasih ya. Saya sempat mendengar sekejap tadi. Satu kejutan jugalah ya. Saya tertarik dengan ada dua perkara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan minyak masak tu tadi ya. Satu ialah untuk menjelaskan kedudukan, sebab memang kita ni sekarang ramai sangat orang yang viral kata dah ditarik, ada yang mengatakan bahawa dua-duanya dah dimansuhkan ya subsidi. Tapi hari ini kita dengar bahawa menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kekal yang pertama tadi yang dia kata dalam paket tu memang dimansuhkan. Yang disebutkan tadi tu sebenarnya dia kata yang ramai yang sebab dia kata ada isu tentang ada orang yang menyeludup dan sebagainya ya. Tetapi yang kita dengar sebenarnya ialah tentang kerajaan amat prihatin ya tentang apa yang berlaku sekarang ya tentang kenaikan harga barangan dan minyak masak ini kalau kita tahu ialah satu minyak masak yang merupakan sebahagian daripada keperluan asas kita tadi ya. Jadi minyak masak berbotol ni dia kata silap tadi saya sebut tentang minyak masak. Bukan minyak masak berpaket sebenarnya yang berbotol sebab mudah untuk diseludup dan sebagainya. Betul. Jadi yang berpaket tu memang yang itu dia kata memang kekal. Jadi kita lihat tentang isu keperluannya. So pemansuhan yang kedua tu memang satu yang wajar pada ketika itu sebab dia bertujuan sementara seperti yang Yang Berhormat Perdana Menteri sebutkan tadi. Dan lagi pun kita kena sedia maklum bahawa subsidi ini sebenarnya memang dia baik untuk satu pihak memang dia baik, tetapi untuk pendapatan negara yang keadaan ini ketika ini kita masih lagi berada dalam situasi yang saya rasa agak mencabar dari segi ekonomi, meneruskan satu lagi subsidi. Memang ramai orang kata kenapa tidak, saya tengok membaca dekat tepi itu tadi dia kata inilah kerajaan tidak prihatin. Sebenarnya dia keseimbangan itu perlu dicapai. Memang betul apa yang disebut tadi ya. Okey, saya maaf tadi yang saya silap sebut tadi. Betul. Sebenarnya yang berbotol tu yang sementara ya. Alright. So Datuk, maknanya because Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menjelaskan yang mana amount itu mungkin boleh pemberian kepada minyak masak berbotol itu mungkin boleh diberikan kepada subsidi yang lebih lain. Maknanya dalam kita mahu menampung kehidupan rakyat. So dari segi rantaian ekonomi itu macam mana pula Datuk? Sebab kalau kita lihat okey boleh mengelak daripada aktiviti penyeludupan dan sebagainya bagi ni kan apa semua, tetapi kalau Datuk melihat dari segi pemberian itu macam mana Datuk? Subsidi maknanya apa perlunya subsidi lain untuk menggantikan daripada subsidi botol itu kepada dalam konteks ekonomi rakyat sekarang? Okey. Saya ni bukan orang yang suka sangat subsidi kan. Sebab ahli ekonomi sering melihat subsidi ni sebagai satu ialah bersifat herotan. Maksudnya kita akan menyebabkan ya supply dengan penawaran dan permintaan. Tetapi dalam keadaan semasa ni memang subsidi dikatakan satu keperluan khususnya bagi kategori B40 ke bawah ya. Sebab kita melihat ramai yang memang rakyat memang terdesak buat ketika ni dari segi kos hidup. Tapi kita di sini kalau kita lihat kerajaan memang dia kata tadi kalau boleh kerajaan mencadangkan untuk memberi bantuan langsung dia kata.
Tetapi kalau kita lihat dari segi nilai yang diberikan, ramai yang berkata tak cukup lah. Memang isu ni akan berlarutan. Mhm. Satu ialah isu nilai dia katanya tak cukup. Mhm. Yang kedua, sistem yang dikatakan tadi di mana yang berbotol tadi bersifat sementara sebab katanya penyeludupan dan sebagainya. Saya rasa isu itu perlu ditangani, bukan dengan menghapuskan penyampaian terus kepada rakyat ya. Sebab sebenarnya dari segi ekonomi yang penting sebenarnya ialah kita meningkatkan kuasa beli rakyat. Itu bukan dengan bermain dengan harga semata-mata. Mhm. Sebenarnya perlu duit itu ada dalam tangan rakyat. Maknanya satu melalui subsidi Mhm. dan kedua ialah pendapatan rakyat itu perlu ditingkatkan. Baik. Dalam jangka masa panjang itu yang lebih penting. Mhm. Bukan dengan kita sentiasa memberi bantuan. Yang Betul. penting sekarang perlu meningkatkan ekonomi dan Datuk, kuasa beli rakyat. Datuk, betul juga Datuk. Kalau Datuk, kerajaan kini mula perancangan untuk menarik subsidi pukal dan melaksanakan subsidi bersasar dan sebagainya kan. Pengecualian SST kenderaan tamat hujung bulan ini, subsidi penternak ditarik selain mengkaji semula subsidi petroleum. Dan kini subsidi minyak masak berbotol ditarik. Adakah ini akan memberi impak positif Datuk kepada pengawalan inflasi? Okey, kalau you tanya rakyat jelata, mereka akan menjerit. Sebab kita kena tahu siapa yang kita nak tanya nanti. Sebab sebagai pengguna macam saya, sebagai rakyat jelata, memang saya suka ada subsidi. Tetapi kalau kita lihat ekonomi secara keseluruhan, kerajaan perlu mengimbangi apa yang diperolehi, pendapatan yang diperolehi, hasil yang diperolehi dengan apa yang dibelanjakan. Jadi subsidi ini adalah sebahagian dari perbelanjaan negara. Ya, maknanya perlu ada peruntukan yang tinggi. Jadi perlu dia kerajaan terpaksa mengimbang. Ini bukan urusan yang mudah. Itu yang disebut tadi, yang subsidi pukal tu memang dah tak boleh macam dulu kan minyak. Betul. Rupanya bila kalau kita buat macam gas minyak tu, kita lihat untuk kereta, rupanya yang mendapat faedah ialah mereka yang berkereta besar. Bukannya mereka yang berpendapatan rendah, yang minyaknya kecil. Jadi sekarang ialah memang waktu yang terbaik ialah untuk subsidi bersasar. Jadi bermaknanya cuma yang sekarang ni yang paling kesian ialah M40 lah. Mereka ni memang terkesan sangat, tetapi mereka juga merasa mereka sering terabai. Sebab tadi pun disebut cuma untuk golongan B40. So saya rasa kerajaan memang terpaksa mencari jalan yang terbaik untuk memastikan ya. Sebab M40 ni ramai kategori middle class ni. Dan middle class yang bawahan ini amat terkesan. Mereka ni banyak bantuan yang terlepas bagi mereka. Ya. So Datuk pun percaya dengan, sebab kalau kita lihat kebanyakan subsidi, bila kita dapat subsidi maknanya dan juga bantuan, maknanya kita boleh lagi membuat orang kata apa, pembelian, maknanya rantaian kepada jual beli itu, maknanya akan ada jual beli itu. So Datuk, saya tertarik juga dengan apa yang Datuk katakan tadi mengenai M40. So maknanya memang orang selalu mengatakan M40 itu selesa kedudukannya dan sebagainya, tetapi kita lupa akan tidak semua yang akan menikmati subsidi yang diberikan. So mungkin ada pada pandangan Datuk bagaimana untuk kerajaan menilai kepada M40 itu, Datuk? Okey, kalau kita lihat cara ya pengkelasan T20, M40 dengan B40, kita lihat B40 ni memang ada 4 kategori. 4 kategori ya. So jadi bermakna M40 juga 4 kategori. Yang saya paling kesian ialah mereka yang sebenarnya kategori yang bawah ni dekat dengan B40. Tetapi sebab kita ni menggunakan garis pendapatan ya. Jadi bermaknanya kadang-kadang bezanya cuma mungkin RM1 aja dengan B40, tetapi mereka tidak mendapat bantuan sebab kategori pendapatan dia. Jadi benda ini perlu dinilai semula ya. Macam mana kita mengkelaskan rakyat kita, sebab pengkelasan ini perlu dilakukan sebab kalau tidak mereka ini akan terlepas. Mereka yang terjerat, so, you bayangkan yang B40 tu 3,000 lebih pendapatan dia dapat. Tiba-tiba yang M40 hanya beza gaji dia, mungkin perbezaan pendapatan dia RM1 aja atau RM10, tetapi dia tak dapat. Jadi ini yang sering menyukarkan situasi ya. Maka kita perlu satu data yang bersifat dinamik. Dinamik maksudnya kini
kita tak boleh hanya mengkelaskan dan biarkan begitu untuk satu ketika yang lama. Sebab orang boleh jatuh kepada B40 dalam sekelip mata ataupun jatuh daripada T20 jatuh lagi. Mereka ni mudah jatuh. Kalau kita tengok data tahun lepas yang dikeluarkan oleh DOSM ya, jumlah peratusan yang jatuh daripada T20 ke M40 dan M40 jatuh ke B40 dalam jangka masa setahun saja baru kita tahu data dia. Sedangkan mereka ini terdesak dalam masa yang begitu singkat. So maknanya dynamic data itu perlu wujud bagi saya. Ya. Yeah. Baiklah Datuk, adakah juga kita boleh menjangkakan impak berantai kenaikan harga kepada banyak barang apabila tunai kini dipam masuk ke akaun B40 saja Datuk? Dia macam ni tau. Untuk ekonomi bergerak, itu yang saya sebut tadi, dia mesti ada duit dalam tangan dia, okay? So jadi maknanya dengan ada wang yang diberikan, memang dia akan menjana ekonomi, spending power dia meningkat sedikit. Ada orang berkata, alah sekadar RM100 bukan boleh buat banyak. Sebenarnya banyak boleh buat. Maksudnya dia akan menjana semula ekonomi walaupun perlahan. Jadi benda ini sangat penting. Maknanya B40 ke M40 ada wang dalam tangan mereka yang mereka boleh beli. Jadi bila dia membeli barang, maka ini akan ada permintaan, maka pasti ada penawaran. Kalau ada penawaran tapi tak ada duit untuk beli, maka ekonomi juga akan lambat. So ini dia persaingan antara bagaimana untuk menggerak, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab bila ekonomi ini lembat, maka benda ini macam orang kalau tak ada orang yang beli ayam. Jadi ayam takkan keluar pula. Ini masalah nanti. Overstock, oversupply dan sebagainya. Datuk, selain apa mungkin lagi yang boleh kerajaan lakukan untuk kawal inflasi, Datuk? Naikkan OPR ke atau apa ke, Datuk? Naik OPR ini melonjaklah, ramailah orang terjerit lagi. Saya rasa kerajaan apa yang kerajaan telah lakukan tu memang kita kena hargai ya, sebab ini bukan satu pilihan yang mudah dari segi ekonominya. Tetapi saya rasa kita perlu satu langkah yang really apa kata orang berani dari segi menangani inflasi ya. Sebab kalau kita dengar ada yang merasakan, ada ahli ekonomi yang mengatakan nanti takut pula nanti stagflasi lah. So jadi itu di peringkat akademiknya. Tetapi rakyat, keyakinan rakyat ni sekarang saya rasa memang you sebut aja tentang harga, sebut aja ayam, memang itu baru ayam. Saya jangkakan pada bulan Julai ni bila kerajaan menarik balik banyak benda subsidi ni, saya rasa memang keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk menangani harga ini tercabarlah. Memang ramai yang akan mempersoalkan. Baik. Jadi maknanya perlu pemikiran yang lebih berani. Ya. Datuk, dalam sidang media yang amat berhormat, Perdana Menteri juga ada mengumumkan mengenai bantuan keluarga Malaysia tambahan yang mana Ketua Isi Rumah golongan B40 lagi Datuk akan mendapat RM100, manakala bujang akan mendapat RM50. Ini adalah dalam usaha kita membantu mereka, Datuk. Membantu maknanya kesan kenaikan harga barang dan sebagainya. Maknanya seperti saya juga tertarik bila Datuk mengatakan apabila ada duit akan ada proses jual beli, penawaran dan juga permintaan itu. So bagaimana Datuk melihat kepada bantuan tambahan, bantuan keluarga Malaysia tambahan BKM tambahan ini, Datuk? Kalau ditanya saya, dia memang sesuatu yang baik, tetapi nilai dia terlalu kecil. Kalau ditanya RM100, apa yang kita boleh beli dengan RM100 ya? Begitu juga. Tapi kita jangan menafikan bahawa bantuan itu penting ya. Jadi bermaknanya itu kerajaan boleh bantu ya dengan memberi duit letak dalam tangan RM100 ya. Tapi RM100 dengan harga barangan sekarang, saya tak pasti sejauh mana benda itu boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi. Memang isu dia sekarang ialah bagaimana nak menangani harga barang. Dia dua cara. Satu, you tangani harga barang. Yang kedua ialah menguruskan pendapatan. So apa yang kerajaan gunakan sekarang ialah cuba menangani harga barangan. Tetapi yang pendapatan mereka itu masih lagi belum dapat diuruskan. Yang hanya adalah bantuan. Dan bila bantuan, maka ia bersifat subsidi. Bila subsidi, ini melibatkan pendapatan kerajaan.
Tapi kalaulah ekonomi, yang perlu sekarang kita perlu ekonomi kita bertumbuh dengan pantas, dengan cepat, supaya wujud peluang pekerjaan, supaya rakyat ada duit dalam tangan dia. So Mhm. tidak perlu bergantung kepada kerajaan bila harga ayam naik. So kalau harga naik pun yang penting pendapatan ada, pekerjaan ada, pendapatan ada. Itu yang penting bagi saya. Oh, so maknanya Datuk, kalau saya cuba fahami apa yang Datuk katakan, yang mana perlunya ada peluang pekerjaan, perlunya ada pendapatan, perlunya ada duit di tangan rakyat itu untuk terus berbelanja walaupun harga barang naik. So maknanya itu selain daripada tidak mengharapkan kepada bantuan kerajaan kepada contohnya sebagai bantuan keluarga Malaysia ini, tetapi kalau kita melihat ini merupakan inisiatif kepada kerajaan dalam membantu rakyat, bantuan keluarga Malaysia tambahan ini kepada golongan B40. So Datuk, mungkin terakhirnya untuk saya lihat bagaimana Datuk menjangkakan kepada keadaan ekonomi dalam jangka masa selepas, mungkin macam Datuk katakan tadi, mungkin selepas Julai ini orang rakyat mungkin akan terkesan atau persepsi terhadap itu akan mencabar. Adakah usaha kerajaan dalam menangani isu kenaikan harga barang itu dapat diatasi sepenuhnya? Bagaimana Datuk? Saya tidak menyangkakan banyak perubahan ya, cuma apa yang saya tahu bila saya pergi ke lapangan, bila saya pergi ke berjumpa dengan rakyat, memang mereka amat terkesan dan mereka menjangkakan ayat dia mereka berkata kalau kerajaan tarik balik subsidi memang kami ni sengsara lah dah, ya. Kalau orang Iban tu dia kata merinsak, dia kata bukan lagi susah bagi dia. Jadi memang bukan saya kata kerajaan tidak menangani, tetapi mereka perlu satu pendekatan yang betul-betul drastik. Mungkin wujudkan program yang mana pekerjaan besar-besaran. Jadi perlu ada mega projek secepat mungkin. Oh, itulah maknanya Supaya wujud peluang pekerjaan. betul, bila ada peluang pekerjaan, rakyat pun akan tidak lagi menganggur atau Ya. prestasi atau pendapatan mereka itu akan bertambah dan sebagainya, Datuk. So Datuk, kalau kita lihat juga bila kita melihat tentang golongan subsidi dan juga bantuan keluarga Malaysia ini, bagaimana rakyat boleh memanfaatkan perkara itu, Datuk? Walaupun sedikit, tetapi ini adalah dalam usaha kita membantu kerajaan itu, mungkin boros itu salah satu daripadanya dan apa semua kan. So mungkin apa yang mungkin ada Datuk melihat kepada rakyat dalam bantuan uh, keluarga Malaysia tambahan ini, Datuk? Okey, bagi saya bantuan ini sangat penting lah ya. Penting dari segi membantu. Dia tidak menyelesaikan masalah ya, sebab kos barangan begitu pantas mencanak naik. Tapi bagi saya apa yang rakyat boleh buat ialah memang mereka kalau contoh yang B40, apa yang ada itu memang betul-betul kita sudah hampir ke tahap kais pagi memang makan pagi. Jadi maknanya bantuan bagi golongan B40 ini sangat-sangat penting ya. Tapi bagi mereka juga menggunakan duit itu, dia bolehlah guna duit itu sedikit untuk membeli barangan untuk pendidikan anak ni. SPM dah keluar kan. Jadi bagi mereka yang ni dia nak mencari kerja lah. Jadi benda ini sangat-sangat penting, dan bagi saya kalau mana yang mereka yang boleh simpanlah walaupun RM5 ke RM10 untuk berpendapatan rendah, sebab ramai kita tahu ada data menunjukkan ada di kalangan B40 atau golongan berpendapatan rendah ini langsung tidak ada simpanan ya. Jadi satu ialah simpanan, nombor dua ialah mereka perlu menggunakan duit yang ada itu dengan ini satu yang klise lah orang kata, berbelanja dengan apa kata orang, berhemah. Sebab mereka ni dah cukup berhemah, dia kata. Apa lagi? And then lepas tu menggunakan peluang yang ada kalau ada apa ruang di kawasan mereka untuk especially makanan ya, tanaman makanan dan sebagainya. Kita harus mendidik, mengajar dan memberi peluang kepada rakyat kita untuk menggunakan peluang yang ada itu untuk menghasilkan makanan sendiri ya. Tak naklah saya kata nanti kita ajak mereka untuk bela 5 ekor ayam ke sebagainya. Tapi saya kata yang penting kita mengubah cara kita hidup, khususnya mereka di bandar ini ya, yang sukar ni, sebab kos hidup memang terkesan amat terasa sangat kalau bagi mereka di bandar ni. Mungkin Baiklah. bagi ruang tanah. Kalau di England
memang ada tanah dihaskan kepada isi rumah yang duduk di council home. Itu macam rumah-rumah yang rumah flat berkos rendah di Malaysia ni. Mereka diberi tanah dan mereka bercucuk tanam di situ ya. Saya sering membeli sayur daripada mereka ni. So kalau boleh kita harapkan macam kawasan perumahan itu memberi ruang kepada Tak sini kau. penghuni untuk tanah itu ya.